kita teruskan saja dengan wawancara yang akan kita dibawakan mengenai dengan bulan November ini, bulan kesedaran kesihatan sejagat untuk kaum lelaki ataupun lebih kita diketahui sebagai Movember. Kita bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Dr. Radin Mas Jeffrey bin Radin Mas Ismail, seorang konsultan perubatan pakar onkologi Pusat Kanser Brunei. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Rampai Pagi. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar? Bulan November ni alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, adalah bulan kesedaran sejagat untuk kaum lelaki-lelaki. Bermula pada akhir abad ke-90 lah, yang tahun dekat 30 tahun sekarang ni. Bermula di Australia, dua orang kawan kawan karib berusaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kanser. Jadi caranya dengan membuat siap-siap lelaki itu kalau boleh ada misai, mustache kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi M dari misai, November jadi Movember. Jadi sekarang ni alhamdulillah dianjurkan di banyak negara di seluruh dunia. Kebanyakan masa mengenai kanser dan juga untuk kesihatan mental juga. Jadi selamat menyambut bulan Movember yang diucapkan kepada semua penonton Rampai Pagi di pagi ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi ni Doktor, apa yang seharusnya Ketani ketahui mengenai dengan sambutan Movember ini? Bagi saya dalam bidang kanser paling penting untuk halayak umumnya para lelaki-lelaki ni jangan lupa kesihatan diri sendiri. Jadi dari segi kanser, kebanyakan unsur-unsur yang menyebabkan kita dapat kanser itu ada kaitannya dengan unsur-unsur yang mendapat penyakit non-communicable yang lain. Kardiovaskular, diabetes, stroke umpamanya. Cara pemakanan yang sihat, cara hidup yang banyak beriadah. Dan kita jangan banyak fokus dalam mental. Jangan kita pendamkan dalam diri kita stres. Lepas tu dalam segi November ni, dari segi kanser, kami nak beritahu khalayak umum mengenai simptom-simptom kanser. Apakah simptom kanser dan apakah kanser yang paling kerap untuk kaum lelaki dan apakah yang akan menjadi pandemik lah kiranya. Isu yang akan datang bagi negara Brunei dalam 17 tahun yang akan datang. Itu semua sebenarnya anggaran saja. Jadi sebenarnya kami mahu kaum lelaki di Brunei ini sihat-sihat belaka. Amin. Dan mencapai wawasan 2035 dalam keadaan sihat dapat menyumbangkan kepada ekonomi dan kepada kemajuan negara lah. Alhamdulillah di negara Brunei ini sudah ada saringan untuk setengah kanser dan kami akan huraikan kemudian. Baik, bercakap mengenai dengan kesihatan tadi, lebih merupakan kepada pengetahuan berkenaan dengan kanser bersempena kehadiran Movember pada tahun ini. Kalau di negara kita ni Doktora, apa jenis-jenis kanser yang selalunya ditumpukan dan diberikan perhatian? Kanser yang mengakibatkan kematian awal di kalangan lelaki yang paling kerap di negara Brunei Darussalam, yang tiga paling kerap lah. Pertama, kanser kolorektal. Yang kedua, kanser paru-paru. Yang ketiga adalah kanser prostat. Tapi bukan tiga saja. Ada lagi kanser jenis lain seperti kanser perut, kanser testikel, seumpamanya. Jadi yang tu boleh menyebabkan kematian awal untuk para lelaki. Kadar kanser sekarang ni meningkat mengikut masa. Sebab kenapa? Sebab para rakyat Brunei ini makin tua, makin matang. We are going to aging population. Jadi kita dah lihat negara barat, negara lain yang sudah maju, bila ia punya usia meningkat, kadar kanser pun akan naik. Dianggarkan pada tahun 2040, tak lama lagi 17 tahun dari sekarang, kemungkinan dibandingkan dengan 2020, kalau kematian para lelaki atau para kanser pada tahun itu lebih kurang 400 orang, dianggarkan mungkin lebih 1000. Jadi apa yang kami boleh buat sekarang ni adalah untuk memupuk cara hidup yang sihat di kalangan umum lah untuk mengurangkan kadar kanser.
walaupun kadar kanser itu akan menaik, kadarnya akan menurun sikit daripada apa yang kita jangkakan. Dan kebanyakan kanser baru itu semua pada peringkat yang awal yang boleh kami rawati dengan kesembuhan, cure. Itu yang kami mahu. Ya, jadi pengesanan awal ini amatlah penting. Jadi untuk kita ni mengetahui, untuk dapat sekiranya mengesan awal antara simptom-simptomnya, mungkin boleh diterangkan secara lebih lanjut mengenai dengan testicular cancer. Cancer testis. Kanser testis ni selalunya mengakibatkan kemudatan pada kaum lelaki lah. Umurnya selalu dalam lebih kurang 15 ke 35 tahun. Muda sedikit. Kebanyakan kanser seperti kanser lain, kanser testikel pada awal-awal ni tiada simptom. Tapi mungkin simptomnya ada biji-biji pada testikel itu, buah zakar, alat kelamin, atau ada kesakitan, ada terasa macam aing di sebelahnya. Dan kadang-kadang ada seorang pesakit yang ada sakit sebelah kaki. Itu kami namakan referred pain. Alhamdulillah, walaupun kanser ini merebak ke tempat lain, dengan puratanya, dengan rawatan yang intensif, insya-Allah kami akan dapat memberi rawatan kesembuhan yang penuh lah untuk laki-laki. Tapi rawatan intensifnya selalunya berkemoterapi. Kalau yang peringkat awal, potong saja. Mungkin rawatan yang ekstra tu melihat kepada tahap kanser. Jadi itu yang penting tu. Belum saya beritahu, sekarang ni dalam setiap kaum lelaki ni, dalam 1 dalam 4 orang laki-laki kemungkinan mendapat kanser dalam hayat hidup mereka. Dan kadar ni mungkin akan naik kepada 1/3. Sekarang ni di Brunei, yang peliknya kadar kanser di antara laki-laki adalah kurang daripada wanita. Tapi saya jangka yang ini akan mungkin sama tak lama lagi. Jadi nisbah 4 lelaki kepada 1 pengidap kanser tu kajian masa ni dan akan dijangka lebih lagi tinggilah 3/1 pada tahun kedepannya. Dan dilihat sudah di negara-negara barat yang maju, sekarang ni nisbahnya 1/2. Masya Allah. Jadi apa yang kami mahu melihat apa yang diorang membuat saringan awal dan kanser dikesan pada peringkat awal. Alhamdulillah bagi testicular cancer ni, insya-Allah walaupun pada peringkat yang tinggi sedikit, kami dapat mengubati dengan rawatan intensif, insya-Allah mendapat kesembuhan juga. Tapi ada juga risiko kematian antara mereka yang kurang bernasib baik sebab kansernya sudah merebak dan masalah penyakit. Baik, mungkin dalam hal ini juga memperkatakan mengenai dengan kanser testis. Bagaimana cara pemeriksaan? Pemeriksaannya kalau kita lihat dalam slide, ada slide-nya. Ya, akan kita paparkan. Kita dianjurkan lebih kurang sebulan sekali lepas mandi, kita relax, duduk ke apakah, lepas tu merasa dengan tangan, bijian lah. Kalau ada yang termerasa, macam kita merasa biji rambutan. Kalau ada benjolan, sakit ke tidak, jadi janganlah kita keras-keras, lembutkan sikit. Kalau ada kerisauan, pergi ke arah doktor. Dan yang ni pun kami pernah melihat kes-kes di luar negara yang para isteri yang mencari, yang berjumpa. Orang yang suaminya dah tahu. Jadi pun yang tu pun antara yang kes-kes yang selamat sebab ada orang yang terjumpa. Dalam hal ini kita melihat kepada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab. Kalau orang kita ni sudah orang berpasangan masing-masing, kerana wanita pun ada saranan panduan saranan untuk membuat pemeriksaan kesihatan sendiri, umpamanya untuk kanser payudara atau berkenaan dengan kanser testis. Kita beralih pula ke kanser yang kedua paling kerap untuk kaum lelaki di negara Brunei Darussalam adalah kanser paru-paru. Selalu orang lupa ni. Sebab saya cakap testikel, orang ingat testikel paling kerap. Yang paling kerap kolorektal, kanser usus besar. Yang kedua paru-paru, yang ketiga prostat, peringatan lah. Kanser paru-paru ni paru-paru, lelang. Jadi yang ni organ yang paling penting dalam pernafasan.
Kalau kita sesak nafas, apa jadi? Kalau kita ada asma ke bronkitis, ada sakit dada, itu masalah pernafasan. Ni kanser paru-paru ni adalah daripada pencemaran. Selalunya yang pertama adalah merokok. Kadar kaum lelaki di negara Brunei ni pada tahun 2000 sampai ke 2020, kalau tak silap saya, kadar smoking rate, merokok di kalangan kaum lelaki ni makin menaik sedikit-sedikit, walaupun rokok tu telah diharamkan penjualannya, dan diharamkan merokok di tempat awam. Kan? Jadi apakah lagi yang boleh menyebabkan kanser paru-paru? Pencemaran udara. Jadi memang itu tahu sudah. Kalau dilihat ke orang yang hidup di negara yang banyak pencemaran, kanser paru-paru memang meningkat. Yang ketiga adalah unsur-unsur yang kita lihat pada tempat yang kita tinggal atau tempat yang kita bekerja. Kalau kita ada di tempat yang banyak kimia, jadi risikonya mungkin tinggi sedikit. Jadi petrochemical industry yang tu memang ada risiko. Orang yang bekerja dengan diesel, ada yang punya asap daripada kereta memang ada risikonya lagi tinggi. Dan simptom-simptom kanser paru-paru ni mungkin pada awalnya tiada simptom, tapi kalau kita ada batuk yang tidak sembuh, kalau kita ada sakit di dada tak layak jauh-jauh, atau kita ada dalam kehak kita darah, itu mungkin simptom-simptom yang mungkin kalau tidak sembuh mungkin daripada ketumbuhan. Jadi dengan simptom kanser paru-paru ini, kalau kita dapat simptom tersebut, adalah disarankan untuk mendapatkan pemeriksaan. Terus saja berjumpa dengan doktor dan juga pakar. Jadi seterusnya kita telah pun berkatakan mengenai dengan kanser testis dan juga kanser paru-paru sebentar tadi. Seterusnya adalah mengenai dengan kanser prostat ni, Dok. Ini antara penyebab terbesar, penyebab utama juga kematian di kalangan lelaki di Brunei. Kanser prostat ni kalau dibandingkan dengan kanser testikel lain, dia faktor umur, lagi matang lagi ramai dapat kanser prostat. Dan macam tiap-tiap orang dalam bilik ni, kalau makin tua makin banyak uban kan. Prostat kanser ni kalau di kalangan lelaki-lelaki yang umurnya 80 lebih ke atas, kebanyakannya ada kanser prostat tapi tidak menyebabkan kematian. Mujur semua orang dapat kanser pada umur yang matang, ada kalangannya mendapat kanser yang merebak, yang serius. Jadi ini yang kami mahu melihatlah siapa yang mendapat kanser prostat yang boleh menyebabkan kematian awal di kalangan orang-orang yang laki-laki yang tua sikit. Jadi ada fenomena di mana prostat tu bengkak. Prostat ni biar saya mulakan balik. Prostat ni adalah kelenjar yang membuat air mazik, melincir air mani untuk alat kelamin. Ia sebenarnya terletak di dalam badan laki-laki, di bawah pundi kencing. Besar walnut sajalah kalau bahasa orang Inggeris cakap bahasa walnut. Ia ada dua fenomena. Bila kita tua, prostat ni akan bengkak. Bila ia bengkak, di tengahnya ada saluran ureter, saluran air kencing. Jadi yang tu mungkin terhalang. Jadi yang tu sebenarnya benign, tidak disebabkan oleh kanser, dan simptomnya seakan-akan sama dengan kanser prostat. Apakah tanda-tanda kanser prostat? Kemungkinan kalau kita punya aliran air kencing ni lemah. Kami panggilnya hesitancy. Lepas tu yang kedua, asyik kerap nak pergi ke bilik kamar toilet, jamban. Jadi yang tu dikenali sebagai frekuensi. Dan satu lagi, malam-malam bangun untuk buang air kecil. Satu lagi, bila membuang air kecil terasa macam pedih. Itu mungkin daripada penyakit macam penyakitan kuman, tapi mungkin daripada kanser juga. Dan untuk setengah-setengah lelaki-lelaki yang masih lagi aktif pada umur yang matang, bila mengeluarkan air mani terasa sakit. Dan kadang-kadang ada nampak darah. Jadi rawatannya sebenarnya rawatan lokal dengan rawatan sistemik, bergantung kepada pesakit lah. Dan ramai di khalayak lelaki-lelaki yang ada kanser prostat masih lagi hidup, alhamdulillah dengan rawatan
rawatan sistemik. Alhamdulillah. Tadi doktor dah menyatakan kalau untuk kanser testis satu seawal umur 15 tahun ke 35 tahun boleh saja menghidap, tetapi kalau untuk kanser prostat ini ia lebih menyerang kepada golongan laki-laki dewasa, tua sikit. Warga emas lah. Warga emas lah. Jadi 60. misalnya akhir 50 ke atas. Kalau mungkin dari segi rawatan ada disentuh juga tadi. Ada rawatannya kalau kansernya terletak di prostat saja. Jadi rawatan lokal lah, seperti pembedahan atau radioterapi. Alhamdulillah. Kalau ia sudah merebak, alhamdulillah sekarang ni kami sudah ada rawatan bukan kemoterapi yang boleh mengawal kanser, dan ramai yang boleh hidup bertahun-tahun insya-Allah dalam keadaan sihat. Kanser kelenjar prostat yang ketiga, kanser paling kerap untuk kaum lelaki di negara Brunei Darussalam. Seterusnya pula kanser kolorektal atau kanser kolon ini yang paling kerap bagi ini yang paling kerap paling sebab utama. kenapa? Ini sebab daripada isu pemakanan, isu kesihatan badan sejagat. Kalau obesiti itu kita obes, badan tak jaga, makanan tak jaga, memang akan ada risikonya untuk mendapat kanser lebih tinggi. Di halangan di negara Brunei Darussalam, kanser usus ni boleh mengakibatkan kanser kematian awal bukan saja di lelaki-lelaki, tapi juga untuk wanita. Dan ususnya apa? Ususnya sebenarnya usus besar. Ini berakhir kepada dubur lah. Jadi inilah tempatnya di mana pemakanan zat-zat yang baik sudah diserap, kotoran saja yang tinggal. Bayangkan tiap-tiap hari kita makan, kita kotoran di sana, jadi ada kesan yang buruk kepada sel-sel dalam permukaan dalam usus besar, boleh menyebabkan pertukaran sel menjadi kanser. Nauzubillah. Jadi kanser ni boleh berlaku awal untuk setengah-setengah orang, tapi kebanyakan masanya umur 50 ke atas. Jadi alhamdulillah di negara Brunei Darussalam ada saringan sudah pemeriksaan melalui sampel tahi, dan kalau sampel tahi itu merisaukan dengan teropong ke dalam endoskopi. Endoskopi. Sekarang ni terbuka pada khalayak umum umur 50 ke 69 tahun. Temu pemeriksaan. Jadi nyorang jangan dilihat badan itu nampaknya slim ataupun fit atau indah menghidap penyakit. Sebenarnya tanggungjawab diri kita ni juga kalau boleh tani set dalam diary kehidupan kita ni lah. Kalau sudah umur itu tambahan lagi 35 tahun ke atas rasanya doktora, setahun sekali itu membuat pemeriksaan kesihatan lah secara rutin. Kalau nyatakan tadi untuk kanser kolon ataupun kolorektal itu ia berpunca daripada permakanan. Membenarkan tadi ada masa, doktora, adakah mengkonsum makanan yang boleh menjadi detox kepada seorang itu bagus? Kerana kita melihat banyak produk-produk detoxifikasi dan seumpamanya itu. Ada kajian yang termasyhur yang paling saya tahulah ialah green tea. Tapi bukannya saya ni menganjurkan orang minum green tea. Ada kajian menunjukkan ada yang mengurangkan sedikit risiko kanser usus. Tapi belum lagi ia punya bukti itu padat, kuat. Belum kukuh. Belum kukuh lah. Dan ada juga konsep sekarang ni bila kita berpuasa, intermittent fasting, insya-Allah akan dapat menolong mengurangkan risiko kanser. Tapi yang tu pun dalam development phase kajian juga. Itu bagi yang bahan-bahan alami. Kalau bahan-bahan alami mungkin boleh memberikan impak positif, tetapi kadang-kadang ada yang untuk slimming kata orang secara instant slimming ataupun untuk detoksifikasi ni mengambil produk-produk yang mungkin berikan satu impak yang kurang baik kepada kolon ini. Mungkin doktor mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan mengenai dengan hal ini. Ini bergantung pada apa isi kandungan ubat tu. Kalau ubat tu ada bahan-bahan yang merisaukan, janganlah diambil. Jadi itu memang saya tahu pihak MOH tu bekerja keras untuk mengesan
produk-produknya selalu dijual di pasar-pasar sebagai kios-kios produk untuk mengurangkan risiko penyakit-penyakit seperti penyakit kanser. Kerana perlu bijak doktor sebenarnya. Perlu juga kita ni faham istilah-istilah dalam ingredients ataupun nutrisi yang terkandung dalam produk-produk kesihatan yang ingin kita ni konsum. Yang alami pun memang betul ada kebaikannya, tapi jika kita ni konsum secara berlebihan, saya percaya ada je mudaratnya. Segalanya perlu seimbang. Baik, untuk tadi belum habis bercakap mengenai dengan kanser kolon, simptom-simptomnya. Simptomnya pada awalnya tak ada simptom. Itu yang saringan. Tapi mungkin sebab secara tabiat pembuangan air besar tu lain. Kalau dulu sekali sehari, sekarang kerap 3 kali sehari. Lepas tu cair atau balik. Ada seorang tu tiap hari tiba-tiba semperit saja. Lepas tu mungkin ada sakit di bahagian abdomen, perut ya. Lepas tu mungkin ada setengah orang tu pendarahan, pertukaran daripada dia punya tahi itu. Untuk yang kanser sebelah kanan, kemungkinan tahi itu hitam. Sebab itu darah yang sudah diproses. Bercampur dengan najis. Jadi yang sebelah kiri selanjutnya ada darah. Bukan semua simptom ni maksud ada kanser. Tapi yang paling bagus, buasir pun boleh menyebabkan pendarahan. Sebab itu perlu cek. Baik. Kita ni ada masa 2 minit lagi ni doktor. Dalam hal ini, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi ataupun mengelakkan terjadinya kanser? Jadi yang pentingnya mengamalkan cara hidup yang sihat. Beriadah. Menjaga pemakanan. Mencapai tahap badan yang boleh, yang sihat untuk kita lah. Janganlah sampai kurus-kurus benar. Saya melihat banyak pesakit makin lama makin berat badan dan penyakit lain pula mendatang. Kardiovaskular, stroke dan sebagainya. Jadi ini untuk kesihatan sejagat, insya-Allah. Dan bagi para kaum laki-laki dianjurkan untuk kalau umurnya bagus cukup 50 ke atas boleh melibatkan diri dalam saringan ujian saringan endoskopi. ppkk.gov.bn boleh kita pergi ke laman web tu, insya-Allah ada FAQ-nya lah. Jadi yang satu lagi kardiovaskular memang kami anjurkan sebab kami banyak pesakit yang ada dua-dua masalah. Kanser dengan kardiovaskular. Package. Jadi kami mahu pesakit tu sihat dua-duanya, insya-Allah. Jadi pemeriksaan faktor penyakit kardiovaskular, pemeriksaan kanser kolorektal, pemeriksaan kanser payudara juga dan pemeriksaan kanser cervix ada diadakan program pemeriksaan kesihatan kebangsaan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh layari www.ppkk.bn. Jadi di sana anda boleh mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi pastinya pengesanan awal itu amatlah penting. Jadi tanggungjawab kita ni bersama bagi individu dan juga mungkin tanggungjawab kepada pasangan juga untuk sama-sama menjaga kesihatan masing-masing. Betul. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor ruang masa yang kita ni ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya bis kita pun dapat mengambil beberapa informasi dan ilmu daripada yang mulia doktor sebentar tadi untuk semata-mata memastikan kesihatan sejagat khususnya kepada kaum lelaki. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.